Hai, berjumpa lagi kita di channel Cikgu Nia AC. Kali ini kita akan tengok sejarah tingkatan 3. Tajuknya ialah bab 7.3 penentangan masyarakat tempatan terhadap kuasa-kuasa barat. Jadi sebelum ni kita sudah tengok tokoh-tokoh yang terlibat dalam penentangan. Jadi mari kita tengok pengenalan. Tokoh-tokoh ini telah menggunakan pelbagai strategi. Jadi ada kekuatan dan juga ada kelemahan. Jadi berjaya ke tokoh-tokoh tempatan ini menentang pihak British? Mengapa? Jadi mari kita tengok. Antara kekuatan tokoh-tokoh tempatan adalah pada peringkat awal pembesar tempatan ini berjaya dalam usaha menentang kuasa British. Jadi kekuatannya adalah muafakat, kubu pertahanan, penggunaan teknologi senjata dan perundangan. Jadi yang pertama kena tengok muafakat lah. Tokoh yang mencapai muafakat, kata-kata sepakat ialah Datuk Maharaja Lela dan juga Sharif Massaho. Datuk Maharaja Lela. Pada 16 Oktober 1874, Pakatan Sulit telah diadakan untuk menghapuskan J.W.W. Bush. 21 Julai 1875, pembesar-pembesar telah bersumpah tidak akan memungkiri keputusan yang telah dibuat. Pada 5 September 1875, pembesar yang terlibat bersumpah dengan meminum air keris, dan air keris ni bagi memastikan rahsia Pakatan Sulit itu tidak akan bocor. Pada 12 September 1875, mesyuarat khas diadakan di Istana Sultan Ismail. Jadi selepas 7 kali mesyuarat, akhirnya berjaya membunuh J.W.W. Bush. Tokoh kedua adalah Sharif Massaho. Sharif Massaho di Sarawak Untuk Sharif Massaho, beliau menyerang ke Norwich. Dalam penyerangan tersebut, beliau berjaya membunuh 2 orang pegawai British. Walaupun berjaya membunuh 2 orang pegawai British, tetapi Brooke tidak ada bukti yang sah mengatakan Sharif Massaho terlibat dalam pakatan tersebut. Jadi kita akan tengok kekuatan kedua. Kekuatan kedua adalah kubu pertahanan. Untuk kubu pertahanan, ada 3 orang tokoh yang terlibat. Yang pertama yang Tuan Anta, yang kedua Rentap, yang ketiga adalah Mat Satur. Jadi kita akan tengok yang pertama, yang Tuan Anta. Kekuatan kubu pertahanan yang Tuan Anta berjaya mematahkan serangan British. Jadi ada 2 kubu pertahanan yang Tuan Anta, iaitu di Paroi dan Bukit Putus, di mana kedua-duanya terletak di atas bukit yang tinggi, mempunyai halangan ranjau dan pokok tumbang. Pada masa yang sama juga berbukit pukau dan dikelilingi oleh hutan tebal. Jadi secara tidak langsung ini menyebabkan pihak British mengalami kesukaran untuk menentang yang Tuan Anta di kubu pertahanannya. Tokoh yang kedua adalah Rentap. Untuk Rentap, kubu pertahanan Rentap telah berjaya mematahkan serangan Brooke sebanyak 2 kali pada 1857 dan 1898, di mana kubu Bukit Sadok ini berada dalam keadaan curam dan tinggi serta dikelilingi oleh hutan rimba dan bukit batu kapur. Halangan kayu belian setebal 2 kaki tidak berjaya ditembusi oleh peluru-peluru yang dilancarkan oleh pihak Brooke. Pada masa yang sama, meriam bujang timpang berang telah digunakan lah. Boleh tengok gambar. Jadi kita kalau tengok keadaan meriam ini, dia sangat berat dan tebal. Jadi menyebabkan dia kukuh apabila tembakan dilancarkan lah. Seterusnya kita tengok tokoh yang seterusnya, iaitu Mat Satur. Kubu pertahanan Mat Satur terletak di Kampung Kepayan Lama di Tambunan, di mana dia dibina berdekatan dengan kota Mat Saleh di Tibaban. Kubu ini dia sangat strategik sebab terletak di tebing Sungai Sun Suram.
Ya, jadi pada masa sama dengan keadaan kubu ini di tanah tinggi, dia berjaya meninjau kegiatan yang dilakukan oleh pihak British lah. Okey, seterusnya kita tengok penggunaan teknologi senjata. Tokohnya ialah Dorset. Jadi Dorset telah mendapatkan bantuan daripada Rembau dan jiran wilayah sekitar Nanning. Jadi senjata yang digunakan adalah senjata flintlock, senjata pendek, pistol pendek. Okey. Penggunaan Snider Rifle. Okay, ini Snider Rifle, senjata yang biasa digunakan oleh kuasa-kuasa barat di mana Dorset pun menggunakannya untuk menentang pihak British. Senjata yang ketiga adalah meriam lela retaka. Ini meriamnya kecil saja, jadi boleh dipegang oleh satu orang. Okay, dengan kedudukan dalam keadaan berdiri lah. Kaki tu dalam keadaan kuda-kuda, jadi sesuai dan kukuh untuk melakukan tembakan lah. Okay. Strategi yang digunakan adalah strategi serang hendap. Okay. Jadi kita tengok kekuatan yang keempat dan terakhir, iaitu perundangan. Jadi tokohnya adalah Haji Abdul Rahman Limbong. Jadi untuk Haji Abdul Rahman Limbong, dia menggunakan perundangan, iaitu memohon lesen Preda. Okay, lesen ini membenarkan petani Terengganu di mahkamah. Okay, membela petani-petani di mahkamah. Okay, pada masa yang sama menggunakan hujah agama, iaitu tanah itu hak Tuhan. Okay, rakyat bebas untuk mengejarkan tanah tanpa membayar cukai, dan sistem percukaian ini adalah berlawanan dengan hukum syarak. Okay, jadi itu merupakan kekuatan lah. Okay. Seterusnya kita tengok kelemahan tokoh-tokoh. Okay, British berjaya menangkis perjuangan tokoh-tokoh tempatan. Okay, jadi sama juga macam kekuatan, ada 4, kelemahan pun mempunyai 4. Okay, jadi penentangan bersenjata, ancaman perundangan barat, gagal mentaksir perjanjian, dan tipu muslihat lah yang telah digunakan oleh pihak British. Okay, jadi kita tengok yang pertama. Okay, jadi untuk yang pertama ni, penentangan bersenjata ada 2 orang tokoh. Kita tengok, iaitu yang Tuan Anta dan Rentap. Jadi tengok dulu yang pertama, yang Tuan Anta. Penentangan bersenjata oleh yang Tuan Anta mempunyai kelemahan di mana British telah menggunakan meriam yang lebih besar untuk menghancurkan kubu pertahanan. Ya, pada masa yang sama yang Tuan Anta sendiri menghadapi kehabisan peluru dan kekurangan ubat bendir, iaitu bahan pembakar lah untuk melepaskan senjata peluru. Okay. Jadi akhirnya British berjaya menawan Paroi dan Bukit Putus. Keadaan ini menyebabkan yang Tuan Anta berundur ke Johor. Okay. Tokoh yang kedua adalah Rentap. Jadi untuk Rentap pula di Bukit Sadokan. Okay, jadi Brooke berjaya menewaskan Rentap pada 1861 dengan menggunakan meriam tembaga Bukit Sadok. Jadi meriam ini diberikan sempena nama kubu pertahanan Rentap lah di Bukit Sadok. Okay. Jadi angkatan tentera Brooke lebih besar berbanding dengan Rentap. Jadi akhirnya menyebabkan Rentap berundur ke Entarbai lah. Okay, ini keadaan ataupun meriam tembaga Bukit Sadok. Jadi kalau tengok di sana boleh dibawa. Maksudnya dari segi mobility itu lebih sesuai untuk bergerak, senang untuk bergerak. Okay. Kita akan tengok kelemahan yang kedua, iaitu ancaman perundangan barat. Untuk ancaman perundangan barat, tokohnya adalah Haji Abdul Rahman Limbong. Okay. Jadi Haji Abdul Rahman Limbong membawa kepada perundangan dah. Okay, jadi kebangkitan 1922, petani di Kuala Telemong telah membersihkan tanah tanpa mengambil pas kebenaran. Okay. Jadi pada tahun 1925, seramai 300 hingga 500 petani telah berkumpul di Kuala Telemong dan membersihkan tanah tanpa pas kebenaran. Okay. Jadi 200 ekar tanah dimiliki oleh Tengku Nik Maimunah dan 400 lagi ekar tanah adalah tanah yang dimiliki oleh kerajaan.
Okay, jadi akibatnya kebangkitan tani di Marang pada 1928 di mana isytiharkan perang berlaku. Okay, jadi dalam perang ini Haji Abdul Rahman Limbong ditangkap dan dibicarakan di Kuala Terengganu, dan dalam perbicaraan tersebut Haji Abdul Rahman Limbong telah dijatuhkan hukuman membuang negeri ke Mekah atas kesalahan menghasut penduduk tempatan pada ketika itu. Okay, jadi kita bergerak ke seterusnya. Kelemahan yang ketiga adalah gagal mentafsir perjanjian. Jadi tokohnya adalah Datuk Maharaja Lila. Jadi tindakan Sultan dan Pembesar Perak mencabar perjanjian Pangkor. Okay? Tapi keadaan ini gagal sebab British tidak sokong. Jadi pada masa sama, pihak Sultan dan Pembesar tidak diberikan masa yang mencukupi untuk meneliti perjanjian Pangkor. Okay, keadaan ini menyebabkan dalam perjanjian Pangkor ini yang untung syarat-syarat yang dikenakan lebih menguntungkan pihak British berbanding dengan pihak Perak, Sultan dan Pembesar Perak. Okay. Seterusnya, kelemahan ketiga, yang keempat adalah tipu muslihat. Okay. Jadi untuk tipu muslihat, kita akan tengok pada dua orang tokoh, iaitu Tok Janggut dan juga Mak Saleh. Jadi kita tengok dulu Tok Janggut. Okay. British telah mendesar Sultan Mahmud IV di Kelantan untuk mengisytiharkan Tok Janggut sebagai pendahaka. Jadi muslihat ini menyebabkan rakyat tidak memberikan sokongan kepada Tok Janggut lagi. Okay, tokoh yang kedua adalah Mak Saleh. Untuk Mak Saleh, pihak SPUP telah menggunakan muslihat, iaitu pada 1898 Mak Saleh dibenarkan mentadbir tambunan, tetapi pada tahun seterusnya SPUB mengambil alih pentadbiran di tambunan. Jadi keadaan ini menyebabkan Mak Saleh tidak lagi dibenarkan untuk mentadbir tambunan. Okey, jadi kita tengok yang seterusnya. Punca kegagalan. Okay. Jadi antara punca kegagalan ada 6 faktor lah kita tengok. Okay. Faktor istana, penentangan bersifat setempat, sokongan, kelemahan teknologi dan kelemahan strategik serta British berpakat dengan pihak Belanda. Jadi yang pertama adalah faktor istana. Jadi kalau tengok, istana adalah tempat tinggal Sultan. Okay, jadi kalau pembesar ingin berurusan dengan Sultan, pembesar perlu bergerak ke istana lah. Okay, jadi mengapa istana? Okay, jadi istana ini apa yang dilakukan oleh pihak British adalah British menggunakan istana untuk memadamkan kebangkitan masyarakat tempatan. Okay, contohnya macam tadi, Tok Janggut. Okay, Tok Janggut telah diisytiharkan oleh Sultan sebagai pendahaka. Okay, di mana Sultan itu sendiri telah dipaksa oleh pihak British untuk membuat pengisytiharan tersebut. Jadi istana memainkan peranan yang penting lah. Okay, yang kedua, penentangan yang bersifat setempat. Jadi kalau tengok pada ketika itu tanah Melayu dia besar, okay? Tetapi bila tokoh-tokoh ini menentang pihak penjajah, dia hanya di satu-satu tempat. Jadi contohnya kalau di Perak, dia hanya di Perak saja, dia tidak meluas ke tempat negeri-negeri lain lah. Okay. Yang ketiga adalah sokongan, di mana kurangnya sokongan dari istana. Okay. Jadi apa yang berlaku di sini adalah Sultan telah dipaksa oleh pihak British untuk tidak memberikan sokongan kepada tokoh-tokoh pembesar yang menentang pihak British. Okey, seterusnya kelemahan teknologi. Jadi kalau kita tengok teknologi yang digunakan oleh penduduk tempatan
adalah lebih bersifat tradisional berbanding dengan senjata barat yang digunakan oleh pihak British yang lebih canggih. Okey, punca seterusnya adalah kelemahan strategi. Macam main chess lah kalau tengok. Okey, dalam peperangan ni perlukan strategi. Okay. Jadi apa yang berlaku, pihak British telah menggunakan pelbagai strategi, antaranya kekuatan tenteranya yang lebih ramai, okay, berbanding dengan penduduk tempatan. Senjata yang digunakan lebih moden. Okay. Pada masa sama, pihak British berjaya memecah belahkan pakatan lah. Okay. Dan pada masa yang sama juga, pihak British menggunakan kuasa istana Sultan itu sendiri. Okay. Dan yang terakhir, pihak British menggunakan tipu daya ataupun tipu muslihat lah. Okay. British telah berpakat dengan Belanda. Okay. Jadi dua-dua kuasa ini seperti yang kita tahu, dua-dua kuasa ini adalah kuasa yang besar, yang kuat di rantau Asia Tenggara pada ketika itu. Jadi kedua-dua ini telah bekerjasama untuk menentang tokoh-tokoh tempatan lah. Okay. Jadi kalau kita tengok untuk memudahkan pelajar ingat, okay, punca kegagalan ni untuk faktor istana, cikgu letak sana IS, okay, ISA. Penentangan bersifat setempat, cikgu letak sana setempat. Sokongan huruf S, kita akan ambil S. Kelemahan teknologi, kita akan ambil TE, T. Kelemahan strategi, cikgu akan ambil S sahaja juga. Okay. British berpakat dengan Belanda, cikgu akan ambil PAK. Okay. Jadi dia akan membawa kepada akronim IS untuk Ismail, setempat, cikgu ambil balik setempat. Okay. S sukan, TE untuk tengok. Okay. S satu lagi untuk suka, pak lah. Okay. Jadi bila disusun untuk memudahkan pelajar mudah ingat punca kegagalan tokoh-tokoh, dia akan menjadi Pak Ismail suka, tengok, sukan, setempat. Okay. Jadi cikgu harap ini akan dapat memudahkan pelajar. Ingatlah punca kegagalan tokoh-tokoh tempatan. Okay, sekiranya pelajar ada cara lain yang lebih sesuai, lagi digalakkan jugalah. Okay, jadi cikgu rasa sampai sini saja. Okay, sekiranya rasa video kali ini berguna, bermanfaat pada anda, okay, boleh like, share, komen dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.